Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, baiklah untuk memulakan kelas, sebelum mula kelas kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala malikum ajatan syir'alina min azaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, semoga kita dipermudahkan pada malam ini dan semoga awak-awak semua diterangkan hati, dipermudahkan untuk awak menerima segala apa yang kita belajar malam ini. Okey, baiklah. Untuk seterusnya, kita akan terus masuk pada bab baru, iaitu bab 5, ungkapan algebra. Jadi sebelum kita mulakan, suara itu clear tak? Clear. Okey, clear Jadi kita akan mula pada bab ini dengan bab 5, iaitu ungkapan algebra. Okey, apa itu ungkapan algebra? Okey, nampak dekat slideshow tu? Nampak. Okey, nampak. Okey, apa itu pemboleh ubah? Ini yang pertama sekali, kita akan tengok apakah itu pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah ialah suatu kuantiti tertentu yang belum diketahui nilainya. Okey, tolong salin ya. Pemboleh ubah digunakan untuk menunjukkan kuantiti yang boleh dikira atau disukat dan boleh diwakili dengan huruf. Okey, saya ulang semula pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah ialah suatu kuantiti tertentu yang belum diketahui nilainya. Okey, pemboleh ubah digunakan untuk menunjukkan kuantiti yang boleh dikira atau disukat dan boleh diwakili dengan huruf. Okey, kalau salin Jadi kalau sebelum salin tu. Okey, salin Jadi kalau sebelum ini, kalau kita buat kerja matematik, awak hanya melibatkan nombor sahaja. Okey, sebelum ni bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, awak hanya melibatkan nombor saja. Tapi bermula dengan bab 5 ini, dalam gerak kerja matematik awak akan melibatkan ada huruf. Okey, huruf itulah yang kita panggil sebagai pemboleh ubah, yang kita tak ketahui nilai dia ataupun yang kita ketahui nilai dia. Okey, seterusnya tengok ya. Sekejap cikgu, sekejap. Saya dah habis lagi. Okey, salin. Cikgu tunggu je, insya Allah tak ada masalah. Okey, contoh yang pertama. Okey, Hanan makan X biji apple. Okey, apakah pemboleh ubah dia? Jadi pemboleh ubah dia adalah huruf X. Okey, seterusnya. Contoh yang kedua. Haziq berlari sejauh Y kilometer. Okey, jadi kat sini pemboleh ubah dia adalah Y. Okey, huruf. Maknanya kita tahu dia berlari, tapi kita tak tahu berapa jauh dia lari. Jadi kita akan gunakan satu pemboleh ubah yang mewakili dia berlari berapa jauh, iaitu Y. Sama juga macam Hanan tadi. Kita tahu Hanan makan buah apple, tapi kita tak tahu berapa biji dia makan. Jadi kita nak wakilkan yang dia makan buah apple itu berapa biji dengan huruf X. Okey, dan seterusnya, suhu di Batu Pahat ialah Z darjah Celsius. Jadi apa pun boleh ubah kat situ? Huruf Y. tak, yang nombor 3 ni. Suhu di Batu Pahat Z. Celsius. Jadi kita punya pemboleh ubah adalah huruf Z. Jadi kat sini kita dah mula bermain dengan huruf untuk kita wakilkan satu keadaan di mana kita tak tahu dia punya nilai dia. Boleh tak setakat tu? Boleh. Okey, saya betul. Belum. Okey, asal Belum. Okey, kalau macam ni contoh yang pertama tu Hanan makan X biji apple, maknanya kita punya X adalah pemboleh ubah. Yang kedua, Haziq berlari sejauh Y kilometer, maknanya Y itu adalah dia punya pemboleh ubah. Dan yang ketiga,
Suhu di batu pahat ialah Z darjah Celsius. Maknanya Z ialah pemboleh ubah dia. Boleh setakat ni? Boleh. Jadi awak dah kiam mana Boleh. ubah dia? Dah kiam pemboleh ubah dia mana? Yang huruf semua Okey. Dah boleh huruf. Dah siap salin dah? Belum, Belum. sikit lagi. Sikit lagi, cepat. Okey dah. Okey, mana yang baru masuk yang terlewat tu, jangan risau. Nanti cikgu akan upkan semula video ini dalam YouTube dan juga akan share dia punya link dalam kelas. Nanti awak boleh tengok, okey? Cikgu tak dapat nak repeat dan cikgu tak dapat nak tunggu awak. Okey, dah belum? Belum. Dah. Dah cikgu. Terus sini nanti saya tengok. Belum. Siapa? Belum? Okey, jenis-jenis pemboleh ubah. Okey, jadi awak dah tahu huruf. Okey, yang kita wakilkan sebagai pemboleh ubah. Okey, ada dua jenis pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah dengan nilai tetap dan juga pemboleh ubah dengan nilai yang tidak tetap. Okey, sampai setakat tu. Okey, salin dulu. Sebab cikgu nak bagi contoh. Okey, ada dua jenis pemboleh ubah, iaitu huruf yang kita wakilkan tersebut. Okey, iaitu ada dua, iaitu jenis pemboleh ubah yang nilai tetap. Yang kedua adalah pemboleh ubah dengan nilai yang tidak tetap. Okey, sebagai contoh. Okey, sepasukan pendaki menggunakan masa iaitu N hari untuk mendaki sebuah gunung setinggi P meter. Okey, dekat situ ada dua pemboleh ubah yang terlibat. Yang pertama iaitu N hari, yang kedua P meter tinggi gunung tersebut. Okey, jadi sekarang ini kat situ ada dua pemboleh ubah. Kita nak kena pasti apakah jenis pemboleh ubah tersebut. Adakah pemboleh ubah nilai yang tetap ataupun pemboleh ubah dengan nilai yang tidak tetap. Okey, sekarang kita tengok Dah siap salin dah? Belum. Belum. Okey, sambil salin tu boleh dengar tak? Boleh fokus tak? Boleh. 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 Tapi dah cikgu saya dah. Okey. Sekarang kita kenal pasti ada dua pemboleh ubah yang terlibat. Apa dia dua pemboleh ubah yang terlibat tu? Cuba sebut. N dan Y. P. N dengan P. Terlibat Y lagi. Zahar Salihin ni. N dengan P. Iaitu N untuk hari dan P untuk meter. Okey, kita nak kenal pasti N dengan P tu dia pemboleh ubah macam mana. Sekarang kita tengok. Pendaki menggunakan masa N hari untuk mendaki gunung. Okey, kalau agak-agak awak kita naik gunung. Saya dengan Irsyad panjat gunung. Agak-agak sama tak waktu dia? Irsyad lagi laju ke cikgu lagi laju? Apa cikgu? Saya tengah Cikgu laju. Ha? Siapa lagi laju? Cikgu. Kita nak cikgu lagi laju. Cikgu pergi masa yang sama ke? Okey, kita pergi pada masa sama. Kita berada pada permulaan yang sama antara cikgu dengan Irsyad nak naik gunung tu. Ataupun nak naik tangga kat sekolah tu. Ingat kita lupa sekolah ke? Dah lupa dah. Sekolah macam mana? Ingat lagi cikgu. Okey, ada kuasa tak satu tangga yang tinggi sekali tu? Ingat. Okey, ataupun daripada gelangan bola tampar nak ke atas. Okey, antara cikgu dengan Irsyad kalau berlumba, siapa sampai dulu? Cikgu. Dulu kot.
Ah, Okey, contoh kita naik tangga yang tinggi tu. Okey, katakan agak-agak awak masa cikgu dengan masa Isyak sama tak? Kalau berlumba. Tak. Tak. Okey, lain. Jadi setiap orang sama juga. Kalau dia panjat gunung tersebut, dia akan ada masa yang tersendiri. Okey? Jadi dekat situ kita dah boleh panggil sebagai hari itu, masa itu sebagai pemboleh ubah yang tidak tetap. Sebab bergantung kepada keadaan seseorang. Boleh tak ni? Okey, tapi kalau kita Boleh. yang kedua iaitu P. Okey, mendaki sebuah gunung setinggi P meter. Okey, hari ni cikgu panjat gunung dekat Kinabalu 1000 kilometer. Kita tengok besok Ali panjat gunung dekat Kinabalu 2000 meter. Ada macam tu tak agak-agak? Berubah ke ketinggian gunung? Tak. 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 Jadi bila sesuatu tu dia tetap, dia tidak berubah, kita panggil dia sebagai pemboleh ubah dengan nilai yang tetap. Boleh? Okey, contoh lagi. Boleh. Okey, contoh yang kedua. Daripada pagar sekolah pergi ke kantin X jarak. Agak-agak kalau kita ikut pejabat, hari ni dia 10 meter. Besok dia boleh jadi 11 meter ke? Tak boleh. boleh. Tak boleh. Macam tu, itu pun boleh ubah apa tu? Boleh ubah nilai yang tetap. Yang tetap. Yang Dia tetap. boleh ubah nilai tetap. Okey. Jadi awak kena faham antara dua, pemboleh ubah nilai yang tetap dengan pemboleh ubah nilai yang tidak tetap. Okey, dia kena berhati-hati tau. Boleh tak setakat tu? Boleh. Okey, seterusnya. Tengok kesalan belum? Dah. Okey, ada keterangan dia. Okey, P ialah pemboleh ubah dengan nilai yang tetap kerana tinggi gunung tidak berubah. Manakala N pula ialah pemboleh ubah dengan nilai yang tidak tetap kerana tempoh masa pendakian bergantung kepada cuaca dan lain-lain faktor. Okey, dah salin tak? Yang oranye kuning tu nak salin ke? Bolehlah salin dulu. Salin dulu cepat cikgu bagi 10 minit. Nampak kan? Okey dah. Baru N. Dah ego. Okey, terusnya. Awak dah salin ke semua? Dah ego dah. Belum cikgu, sikit lagi. Cepat. Cepat, siap salin. Saya dah salin dah ego. Okey, good. Jangan pastikan awak Dah. punya buka jangan bagi hilang tau buku latihan awak. Nanti cikgu nak sekolah cikgu kasih mak. Okey, cikgu dah dapat adakan kelas pagi dah. Yang pertama yang cikgu cakap dengan awak tu pasal berebut gadget. Yang kedua, kemungkinan minggu ni cikgu ada benda yang perlu diselesaikan pada waktu pagi sampai tengah hari ke sampai petang.
Okey dah? Dah. Okey. Dah. Okey, seterusnya tengok. Okey, apa itu ungkapan algebra? Sekejap, ada mesej. Okey, apa itu ungkapan algebra? Okey, ungkapan algebra merupakan gabungan dua atau lebih sebutan algebra dengan operasi penambahan atau penolakan atau kedua-duanya. Okey. Dah sampai belum? Dah ke? Okey, contoh 3x tambah 5y. Okey, seterusnya. Okey. Ya. Okey, soalan 3x tambah 5y dulu. Dah belum? Dah ke belum? Dah. Okey, sekarang tengok whiteboard. Nampak tak whiteboard tu? Nampak. Okey, kita akan nampak 3x tambah 5y. Kita nak kena pasti apakah itu ungkapan algebra. Tapi kalau awak nampak kat sini, kita akan guna pemboleh ubah. Ada dua pemboleh ubah yang terlibat dekat sini. Apa dia pemboleh ubah yang terlibat kat sini? X dan Y. Okey, good. X dan juga Y. Ini adalah pemboleh ubah kita. Okey, kalau ada dua pemboleh ubah, kita tengok yang 3x dulu kita abaikan 5y dulu. Kalau yang ini, kita ada satu pemboleh ubah. Yang ini kita panggil sebagai pemboleh ubah. Okey, yang ini kita panggil sebagai pekali. Bila kita gabungkan pekali nombor ni dengan pemboleh ubah, yang ini kita panggil dia sebagai sebutan algebra. Boleh tak setakat tu? Boleh. Okey. 3x tu maksudnya sebutan algebra cikgu. Ya betul. 3x adalah sebutan algebra. Okey, x ini kita panggil dia sebagai pemboleh ubah. Okey, yang 3 ini kita panggil sebagai pekali. Bila kita gabungkan kedua-dua ini, kita panggil dia sebagai sebutan algebra. Boleh tak setakat tu? Boleh. Okey, so ini pula. Kalau 5y. Okey, 5y. 5 ini kita kenali sebagai apa? Pekali. Okey, 5 kita kenali sebagai pekali. Maka juga nampak tak? Nampak? Nampak. Okey, 5 ini sebagai pekali. Y ini sebagai apa? Pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Okey, jadi bila kita gabungkan pekali dengan pemboleh ubah, kita panggil dia apa dia? Algebra. 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 Okey, sebutan algebra. Bila kita letakkan operasi pada dia, contohnya operasi tambah ataupun operasi tolak, kita akan panggil dia kedua-dua ini sebagai apa dia? Ungkapan. Algebra. Okey, ungkapan algebra. Okey, boleh tak setakat tu? Boleh. Boleh. Kita kena pasti mana pemboleh ubah, yang mana pekali, yang mana sebutan algebra, yang mana ungkapan algebra. Boleh tak setakat tu? Boleh. Okey, salin dulu cepat. Dah. Okey, dah salin tak? Dah salin belum? Yang lain macam mana? Tadi feedback pun Dah cikgu dah. Muhammad Nazir Danish? Belum. Kenapa awak dah tak bersuara Muhammad Nazir Danish?
Okey, dah belum? Ingat awak kena kenal pasti yang mana perkali. Kita boleh panggil, bila kita ada sebutan algebra, hanya melibatkan satu pun boleh ubah sahaja, iaitu contoh 3x. Okey, contoh 3x. Okey, kita boleh panggil 3 ini sebagai perkali, x ini sebagai pun boleh ubah. Kalau kita ada sebutan algebra yang melibatkan satu pun boleh ubah sahaja. Tolong ingat. Kalau ada satu pun boleh ubah, kita boleh panggil nombor di hadapan ini sebagai perkali, yang huruf ini sebagai pemboleh ubah. Satu pemboleh ubah. Awak kena ingat tau, sebab nanti kan sekejap lagi kita akan masuk kepada 2 ataupun 3 pemboleh ubah. 3 huruf, mungkin X, Y, Z ataupun R, S, T. Kita akan cari apa pula perkali dia. Okey, dah belum? Dah Dah. cikgu. Dah. Okey, dah. Okey, seterusnya tengok. 7Y tambah 4Z tolak 2P. Nampak tak? Nampak. Nampak ke tidak? Kurang jelas. Kurang jelas? Oh ya, Okey je, okey cikgu. Nampak je lah cikgu. Okey, nampak Okey, yang kurang jelas tu cikgu sebut huruf dia 7 mungkin terlalu kecil kot yang tak nampak. 7Y tambah 4Z tolak 2P. Okey, cuba salin. Dah. Okey, sama juga untuk soalan yang melibatkan okey, 7Z 7Y. Cuba pindah ke whiteboard putih Okey, 7Y tambah 4Z tolak 2P. Okey, jadi macam biasa. Yang pertama kita kenal pasti dulu. Kalau dia hanya melibatkan satu pun boleh ubah saja, iaitu 7Y. Okey, kita boleh panggil sebagai 7 adalah perkali, Y sebagai Y apa? Y pemboleh ubah. Pemboleh ubah. 4 ini apa? 4Z ni kalau 4Z, kalau 4 ni apa? Berkali. Kali. 4 perkali. Z ni? Boleh ubah. Ubah. Kalau 2P ni, 2 ni sebagai apa? Kali. Kali. P Boleh ubah. ubah. Okey, kalau 2P ni pula kita panggil apa? Sebutan algebra. Ungkapan. Jangan keliru. Kalau 2P sahaja tidak melibatkan operasi tambah ataupun operasi tolak, 2P sahaja kita boleh panggil dia sebagai sebutan algebra. Kalau 4Z sahaja tidak melibatkan apa-apa operasi pun kiri dan kanan dia, kita boleh panggil dia sebagai sebutan algebra. Sama juga 7Y. Okey, tapi melibatkan bila kita buka besar, ada operasi tambah, ada operasi tolak. Jadi keseluruhan ini Ungkapan algebra. okey, good. Ungkapan algebra. Okey, boleh tak setakat tu? Boleh. Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, kalau boleh cuba buat soalan ni sekejap. Dah belum? Dah salin belum? Kena padam ni? Dah. Ya. Okey, cuba padam Okey, soalan yang pertama. Okey, cikgu nak tuliskan ungkapan algebra dia. Okey, soalan dia. Tuliskan, okey salin, ungkapan algebra. Okey, soalan dia berbentuk begini. Tambah 10 kepada Y.
Daripada soalan berbentuk bahasa Melayu, awak nak pindahkan kepada soalan dalam bentuk matematik. Okey, contohnya, tambah 10 kepada Y. Jadi jawapan kita macam mana ungkapan algebra kita? 10Y. Tak boleh, bukan darab 10 kepada Y, bukan darab, dia tambah. Jadi, jawapan kita adalah 10 tambah Y. Okay, Maksudnya dia nak ayat matematik kan cikgu? ya, dia nak ayat matematik. Okey, nombor 2. Okey. Tambah, terbalik. Bukan 10 tambah Y, terbalik. Y tambah 10. Tambah Y tambah 10. Okey, sebab tambah 10 kepada Y. Jadi Y tambah 10. Kalau yang ini tambah 5 kepada X. Jawapan kita? 5 tambah X. X tambah 5. Ya, ungkapan algebra kita punya jawapan adalah 5, terbalik. X tambah 5. Boleh tak rasakan tu? Faham tak? Faham. Yang lain tolong respon macam mana? Faham. Ya, kita nak Faham. pindahkan daripada ayat bahasa Melayu kepada ayat matematik. Okay, nombor 3. Tengok nombor 3. Wifi saya slow je kot. Saya tak banyak sangat. Nanti dia Okey, cuba buat lagi. Tolak 8 daripada 2Z. Okey, cuba selesaikan satu. Sekejap. Cuba bagi soalan cuba selesaikan. Nombor 3. Ungkapan algebra dia macam mana bentuk? Okey, nombor 4. Hasil darab N dan B ditolak dengan 4. Okey, dan nombor 5, last sekali. Okey, Kasya mempunyai 10 biji mangga. Dia membeli X mangga lagi di pasar tani. Okey, untuk soalan 3, 4 dan 5. Dapatkan cikgu dia punya ungkapan algebra. Macam mana bentuk dia ungkapan algebra? Ingat ungkapan algebra dengan sebutan algebra berbeza. Kalau kita sebut ungkapan sahaja, maknanya dia ada melibatkan operasi tambah ataupun operasi tolak ataupun operasi darab ataupun operasi bahagi. Okey, dapatkan cikgu cepat. Okey, dah belum? Belum, tengah salin lagi. Oh, dah tengah salin gambar clear huruf nampak je? nampak je cikgu. Okey, alhamdulillah. Suara dengan gambar clear ya? Clear lagi. Okey, alhamdulillah. Untuk malam ni kita gunakan. Jangan ada gangguan. Okey, dapat tak soalan 3? Tolak 8 daripada, okey, beza tau. Tolak 8 daripada 2Z. Jadi yang mana yang di hadapan, yang mana yang di belakang? 27 tolak 8. Bukan 27. Awak nampak 27 Sorry. 2Z. Oh, Okey, 2Z bukan 27, sorry. 2Z. Okey. Tolak 8 daripada 2Z. Okey. Bukannya 27 tau. Okey, yang nombor 4, hasil darab M dan B ditolak dengan 4. Okey, fahami itu betul? Okey. Okey dah.
Dah ke nak bincang soalan 3 ni? Dah. Yang lain macam mana? Dah. Boleh, boleh. Dah. Boleh Okey, tengok. Tolak 8 daripada 2Z. Jadi, adakah 8 tolak 2Z? Ataupun 2Z? 2Z tolak 8. Okey, jawapannya adalah 2Z tolak 8. Okey, tanya siapa tadi? Okey, Saya. jadi jawapannya siapa? Saya. Oh, awak. Okey, jadi jawapannya adalah Nazir, Ibu Nazir. Okey. Okey, jadi jawapannya adalah 2Z tolak 8. Bukannya 8 tolak 2Z tau. Ingat tolak 8 daripada 2Z. Ataupun contoh yang lain, tolak 3 daripada 6. Maksudnya 6 tolak 3. Tolak 8 daripada 2Z. Maksudnya 2Z tolak 8. Jangan tersalah tau. Berubah. Dia kena ada pemboleh ubah dulu Tak, dia kena fahami soalan. Okey, tolak 8 daripada. Sebab daripada ni. Maknanya daripada separuh daripada 2Z ni, yang ada dalam 2Z ni kita kena tolak 8. Jadi 2Z ni berada di depan. Tolak 8. Contoh macam ni. Tambah 5 kepada X. X tambah 5. Awak kena fahami dia punya ayat dia. Okey, boleh Okey, Boleh. kita nombor 4. Sekejap. Okey, seterusnya tengok. Hasil darab M dan P ditolak dengan 4. Macam mana bentuk matematik dia? Macam mana bentuk ungkapan algebra dia? M darab P tolak Okey. 4. Darab P tolak 4. Okey, siapa yang buat jam ni? Saya. Dennis. Sama seperti jam ni Dennis. Saya letak kurungan dekat M. Okey, yang lain? Saya buat Dia macam mana? MP tolak 4. Tak ada darab. Okey, MP tolak 4. MP tolak 4. Okey. Kalau awak pilih macam ini, M darab P tolak 4. Okey. Seeloknya kita bubuh kurungan. M darab P tolak 4. Okey, sebab dia kata hasil. Okey. Kalau jawapan Azhar, M P tolak 4 pun boleh juga diterima. Sebab dalam matematik, bila dia berada sebelah-sebelah, kita panggil dia operasi darab. M darab P tolak 4. Jadi dua-dua ini boleh diterima. Boleh tak setakat tu? Boleh. Boleh. Okey, nombor 5. Okey, ungkapan algebra dia berbentuk macam mana? Kasyaf mempunyai 10 biji mangga. Dia membeli X mangga lagi di pasar tadi. Jadi, apa jawapannya? X tambah 10. X tambah 10. X tambah 10. X tambah 10 ke 10 tambah X? X tambah 10. Ha? Ada beza ke? Okey. Ada. Perhatikan. Okey, tengok sini Okey, perhatikan yang X tambah. Okey, perhatikan dua-dua ini dengan contoh yang ini. Apa beza dia? Kedudukan. Kedudukan tak berapa tepat. Apa bezaan dia? Tambah tolak. Ya, betul. Tambah dan tolak. Sebab itu kalau dia operasi tambah, okey, X tambah 10, 10 tambah X, dua-dua tak ada masalah. Dua-dua betul. Sebab dia operasi tambah. Tapi bila dia melibatkan operasi tolak, awak kena berhati-hati yang mana berada di depan, yang mana berada di belakang. Sebab dia boleh mempengaruhi jawapan awak. Sama ada jawapan awak positif ataupun jawapan awak negatif. Kalau operasi tolak, jadi tolong berhati-hati. Tapi kalau operasi tambah, awak Tak letak kisah. pemboleh ubah di depan ataupun pemboleh ubah di belakang. Kalau kita bubuh nilai dia, contoh nilai dia adalah 2.
2 campur 10 dapat berapa? 12. Kalau X ni pun kita tukar jadi 2. 10 campur 2 dapat berapa? Tetap sama 12. 12. Tapi kalau ini pula, awak tengok. Kalau Z ini kita gantikan dengan 2. 2 darab 2, 4. 8 tolak 4 dapat 4. Tapi kalau sini pula, 2 darab 2, 4. 4 tolak 8 dapat berapa? 4 tolak Negatif 4. 8. Negatif 4. Jadi berbeza tak jawapan dia? Beza. Beza. Okey, jadi ingat kalau operasi tolak, awak kena pastikan betul-betul yang mana berada di depan, yang mana berada di belakang. Fahami dia punya ayat senario dia. Jangan Maksudnya cikgu, dia macam kena jawapan dia positif bukan. Tak semestinya jawapan dia positif, tak semestinya jawapan dia negatif. Yang penting, kedudukannya jangan salah. Betul awak kena fahami dia punya ayat daripada kepada. Okey? Boleh Kalau macam ni pula tak ada masalah. Kalau operasi tambah, di depan ke di belakang ke tetap jawapan sama. Boleh tak saya kata? Boleh. Boleh. Dah saling ke belum? Dah. Dah. Okey, cuba nak bagi lagi ni. Yang lain dah belum? Dah. Dah cikgu, dah. Kita ada padam Okey, cikgu padam tadi. Boleh. Cikgu Adam kata line dia slow. Oh, okey cikgu. Dia cakap kat mana? Kat Dia cakap kat mana ya? Cikgu tak perasan. Tak apalah. kelas matematik. Oh, kelas matematik. Okey, tak apa. Nanti kan cikgu upload video. Okey, cikgu padam. Kita buat lagi contoh. Sebab yang pertama sekali ni, cikgu nak awak kena fahami dulu dia punya macam mana kita nak terbitkan ungkapan algebra daripada dia punya kenyataan bahasa Melayu dia tu, permasalahan dia tu, soalan dia. Okey, seterusnya ni, sama juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah 8 kepada M. Nombor 7. Hasil tolak. Maknanya hasil tu apa? Maknanya jumlah dia, jumlah keseluruhan. Hasil tolak P dan 2Q dibahagi 2. Okey, nombor 8. Kurangkan 5V daripada 12W dan bahagikan okey, nombor 8, kurangkan 5V daripada 12W dan bahagikan nilai diperolehi dengan 4. Nombor 9. Okay. 1/5 daripada nombor X ditolak daripada
10. Dan terakhir nombor 10. Jumlah murid bagi X buah okey. Itu soalan dia. Okey. Tuliskan ukuran algebra soalan seterusnya bagi soalan nombor 6, 7, 8 dan 9 dan 10. Okey, tambahkan 8 kepada M. Hasil tolak P dan Q dibahagi 2. Urut nombor 8, kurangkan 5V daripada 12W dan bahagikan nilai diperolehi dengan 4. Nombor 9, 1/5 daripada nombor X ditolak daripada 40. Dan nombor 10, jumlah murid bagi X buah kumpulan mempunyai 5 orang murid. Okey, dapatkan ungkapan algebra tersebut. Cikgu, Ya, kalau daripada tu darab daripada daripada kan darab. tak tentu. Dia kata, fahami soalan dia. Dia kata kurangkan 5 daripada 12. Kurangkan 5V daripada 12W. Maksudnya apa kat situ? Cikgu, yang last kali tu macam mana? Sekejap. Sebentar ni. Yang Azhar dulu. Macam mana Azhar? 5 tolak 12. Kena fahami yang mana depan, yang mana belakang. Operasi dah betul tu, tolak. Operasi memang dah betul tolak. Cuma nak kena tahu dulu yang mana depan, yang mana belakang. Bila operasi tolak, kena berhati-hati. Kurangkan 5V daripada 12W dan bahagikan nilai diperolehi dengan 4. Okey, cepat. Nombor 6, 7, 8, 9, 10. Okey, Danish, yang mana tadi? 10. Nombor 10. Kenapa nombor 10, Danish? Tak macam pening lah nombor 10 tu, yang lain okey nombor 10 tu. Okey, awak dapat ungkapan algebra ke sebutan algebra? Macam mana jawapan awak? Cuba PM cikgu. Tak, yang maksud saya yang nombor 10 tu saya pening, saya tak tahu macam mana nak buat. Okey. Algebra tu macam mana? Okey, sekarang ini nombor 10 ini kemungkinan dia melibatkan sebutan algebra sahaja sebab dia tak ada operasi. Okey, sebab dia tak ada operasi, dia melibatkan sebutan algebra sahaja. Okey. Kita nak cari jumlahkan murid ke jumlah ni. Okey, jumlah murid bagi sebuah kumpulan adalah 5 orang. Jadi cuba jadikan dia punya sebutan algebra dia. Dapat ke tidak? Paling mudah ni. Kita akan dapat X kumpulan. Satu kumpulan ada 5 orang. Jadi, inilah jawapan dia. X 5. Tapi, bila kita nak tulis antara pemboleh ubah dengan perkali, kita kena dahulukan nombor dahulu. Kita susun semula. Jadi, kita akan dapat 5X. Okey, ini jawapan dia. 5X. Boleh tak sekat tu? Okey, kita bincang. Jom, nombor 6. Tambahkan 8 kepada M. Jadi yang mana tambah 8. M tambah 8. Okay, good. Ungkapan algebra kita akan dapat M tambah 8. Okey, seterusnya. Nombor 7. Hasil tolak, cuba cek marker lain.
Cikgu? Cikgu pergi tukar pen jap. Sabar ya. Okey, seterusnya nombor 7. Hasil tolak P dan 2Q dibagikan dengan 2. Jadi macam ni kita nak ungkapan tiba kita. 2Q tolak P tolak 2Q dalam kurungan P tolak 2Q bagi 2. Okey, jadi kita akan dapat P tolak 2Q kurungan bahagi 2. Sebab dia kata hasil. Jadi kita mesti dapatkan dulu dia punya dalam ni. Berapa dapat jumlah dia baru kita bagikan dengan 2. Hasil. Okey, bawah ni pula. Okey, yang bawah ni kena berhati-hati. Sama juga dengan atas. Okey. Dekat atas, dia ada tulis perkataan daripada ke tak? Tak ada kan? Tapi dekat bawah ni dia tulis daripada. Jadi awak kena berhati-hati yang mana di hadapan, yang mana di belakang. Kalau yang nombor 7 ini, hasil tolak P dan 2Q. Jadi kita kena tahu P tolak 2Q. Okey, dibagi 2. Tapi yang bawah ni pula kurangkan 5 daripada 12. Jadi mana depan? 12W. Ya, 12W. Sekejap. Ungkapan kita akan berbentuk begini. 12W tolak 5V 5V dan kurungan. Cikgu, kalau tak ada kurungan tu salah ke? Ada kurungan tu sebab dia kata bahagikan nilai dia per lagi kita nak keseluruhan kan. Kita takut nanti kan bila awak masuk dalam kalkulator dia jadi berbeza. Kalau bagi cikgu lah, bubuh je dah kurungan tu. Sebab maknanya bila awak dalam kalkulator, bubuh dalam kalkulator akan selesaikan dalam kurungan dahulu. Sama dengan kehendak dia. Kehendak soalan. Dia akan selesaikan dalam kurungan dahulu, baru dibagikan dengan 4. Cikgu takut Kalau nanti, 7 tu? kalau cikgu takut nanti kan, bila awak buat dalam kalkulator sama dengan 7. Maknanya dia selesaikan P tolak 2Q dulu. Dalam ni dia dapat hasil dia baru kita bagikan dengan 2. Dapat hasil dia baru bagikan dengan 2. Dia selesaikan dalam kurungan dahulu 12 tolak 5V. Dia punya nilai dia baru bagikan dengan 4. Boleh tak setakat tu? Boleh. 9. Okey, siapa dapat nombor 9? Tak. Cuba angkat tangan. Pak Ika Syamini dapat nombor 9. Okey, macam mana Pak Ika? Jawapan awak? Hantar WhatsApp Pak Ika? Ni, bubuh je kat ruang chat tu. Cikgu, gambar yang mula kabur. Gambar kabur ke? Okey, gambar kabur tak payah, kita teruskan dengan tayangan slide. Okey, sekarang ni Okey dah tak kabur dah. takut salah lah cikgu Pak Ika. Pak Ika kita dalam proses belajar. Berkali-kali cikgu cakap, okey. Dalam proses belajar kita ada betul dan salah. Sekarang bila awak belajar dengan cikgu, itulah gunanya cikgu untuk membetulkan awak. Jadi jangan takut untuk buat salah sebab kita dalam proses belajar. Boleh? Okey. Pak Ika tulis apa jawapan awak? Pak Ika. Cikgu berkali-kali, cikgu selalu cakap dalam kelas cikgu. Jangan takut untuk salah sebab kita proses belajar. Dennis, macam mana jawapan awak? 1/5 daripada nombor X ditolak 40 tolak kurungan 1/5 darab X. Tapi yang mana yang depan, mana belakang Dennis? 40 depan, lepas tu tolak Okey. 40 tolak kurungan 1/5 darab X. Okey, Ika? Saya punya X tolak 40. X tolak 40. Ika Okey, perhatikan. 1/5 daripada nombor X. Kita nak ambil 1/5 daripada X.
Kalau X itu 10, 1/5 tu berapa? 2. Macam mana kita nak dapatkan 2 daripada 10 tu? Jadi kita kena dapatkan, jadi dia punya jalan kerja dia. Kita, okey, 1/5 daripada, katakan X ni adalah 10. Kita nak ambil 1/5 daripada 10. 1/5 daripada 10 berapa? Iaitu 2. 1/5 darab 10. Kalau ada kalkulator tak? Ada. Kita buat 1/5 darab 10 dapat berapa? 1/5 Darab 10. Dapat berapa? 2. Dapat 2 sebab jalan kerjanya begini. 1/5 darab 10. 10 boleh bagi dengan 5. 5 bahagi 5 dapat 1, 10 bahagi 5 dapat 2. 1 darab 2 dapat 2. 1/5 daripada 10 adalah 2. Jadi katakan kalau kita tukarkan 10 ni dengan X. Jadi kita akan dapat berapa? 1/5 darab X. Boleh tak sekat tu? Boleh tak sekat tu? Boleh. Lepas tu ayat dia daripada. Boleh ke? Jadi yang mana yang depan, yang mana yang belakang? 40 di hadapan tolak 1/5 darab X. Boleh tak sekat tu? Itulah jawapan dia. Kalau cikgu permudahkan, okey, cikgu dapatkan lagi, cikgu akan dapat 1/5 X. Ataupun kalau cikgu permudahkan lagi, cikgu akan dapat 40 tolak X/5. Boleh tak? Pening? Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, sana dulu cepat. Kita nak pergi pada seterusnya ni. Okey, dah belum? Dah ya. Yang mana cikgu? Tadi Ha? lag. Sekarang yang mana tadi lag? Dan ni yang masih lagi, yang slide putih besar. Slide putih besar dah masih lagi cikgu tak whiteboard putih. Cikgu tak masuk lagi pada slide. Okey, dah belum? Okey dah Dah Ego dah. Okey dah. Kalau dah belum? Ya, ni tak respon pun, diam je. Dah cikgu. Okey dah. Okey dah semua Okey, cikgu yakin semua dah. Kita pindah. Okey. Okey, sekarang cikgu pergi pada slide. Nampak tak? Nampak ke tak? Nampak. Okey, nampak. Okey, bagaimana menampilkan ungkapan algebra berdasarkan ungkapan aritmetik yang mewakili suatu situasi seperti yang kita buat tadi banyak-banyak tu. Okey, 8 didarabkan dengan suatu pembeli ubah Y. Hasil darab itu ditambah dengan 5. Bagaimana bentuk ungkapan algebra dia? Soalan dia berbunyi, 8 didarabkan dengan suatu pembeli ubah Y. Hasil darab itu ditambah dengan 5.
ungkapan algebra dia berbentuk Dalam kurungan Y darab 8 tambah 5. dalam kurungan Y darab 8 tambah 5. Okey, boleh? Cikgu boleh terima. Walaupun kedudukan dia, kan cikgu cakap, bila ada pemboleh ubah dengan nombor, yang mana dahulu dulu? Nombor dahulu. Okey, tu dia. 8Y. Okey. Hasil darab itu ditambah dengan 5. Okey, tu dia. Itu wifi saya. Yang lain semua okey tak? Okey, cikgu. Okey. Okey. Eh, Angkut tak? Okey Sangat. Kuat tu. Okey. Misalnya soalan ni dengan jawapan dia. 8 didarabkan dengan satu pemboleh ubah Y. Hasil darab itu ditambah dengan 5. Okey, cikgu buangkan huruf, cikgu buangkan dia punya kurungan. Okey, sebab 8 darab Y. Kalau terlampau sangat banyak kurungan, cikgu takut awak keliru nanti. Pening. Pening. Siapa asal pening? Tak. Nanti saya cakap nanti pening. Ya, betul. Okey, itu dia. Okey, salin. 8 didarab dengan satu pemboleh ubah Y. Hasil darab itu tambah dengan 5. Jadi jawapannya adalah ungkapan algebra berbentuk 8Y tambah 5. Dah cikgu. Seterusnya. Okey, 5M kita tolak dengan 2M. Apakah bentuk ungkapan algebra dia? Okey, ada tak ayat dia daripada? Tak ada. Ada. Jadi mana yang di hadapan? 5. Okey, good. Jadi kita akan dapat jawapan. Itu dia jawapan kita. 5X tolak 2M. Okey, seterusnya. Tengok. Nombor 3. Tolakkan 7Z daripada 9P dan bahagikan hasil dia dengan 3. Ada tak ayat daripada? Ada. 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 Jadi di mana di hadapan? 9P. 9P. Okey, good. 9P. Baru tolak dengan 7Z. 7Z. Seterusnya? Bahagi dengan 3. Bagi yang 3. Okey, good. Bagi dengan 3. Tengok jawapan dia. Allah. Padam. Kejap ya. Sempi. Kejap ya. Nampak tak? Nampak. Nampak. Bahagi 3. Okey, 9P tolak 7Z bahagi 3. Mungkin kurungan tu kita boleh kurangkan kot. Ini tanya salin ni panjang sangat. Okey, seterusnya menentukan nilai ungkapan algebra apabila nilai pemboleh ubah diberi. Okey, itu kemudian. Sambung yang ni dulu. Ibu nak awak kenal pasal dulu yang ni. Sekejap. Okey, jika cikgu soalan awak. Okey, untuk awak nak kenal pasti sama ada adakah dia ungkapan algebra ataupun tidak. Kalau cikgu kata 4x tambah 3, adakah itu ungkapan algebra atau bukan? Hello? Hello? Bukan. Mana semua orang? Saya tak tahu. Saya lag aku. Okey, cikgu padam. Cikgu padam dulu jap
Okey, Stalin. Okey dah. Dah cikgu. Okey, tuliskan ya jika pernyataan berikut adalah ungkapan ataupun sebutan algebra dan tidak jika bukan. Nampak tak tulisan cikgu? Nampak jelas cikgu. Okey, good. Ngam. Kita sambung kita terus sekejap ni sampai ke 10 Habiskan ni Besok kita cuba masuk dia punya operasi pula. Okey, dah belum? Dah cikgu. Okey, yang ini. Tuliskan. Belum. Okey, cepat. Tuliskan ya jika pernyataan berikut adalah ungkapan atau sebutan algebra dan tidak jika bukan. Mudah je. Apa seorang lihat atau dia masih lihat? Dia masih lihat. Seorang lihat. Okey, dah belum? Dah. Okey, tengok soalan nombor 1. Nyatakan sama ada dia adalah ungkapan ataupun sebutan algebra ataupun dia bukan. Sekarang 4x tambah 3. Ada pun boleh ubah tak kat situ? Ada. Apa dia pun boleh ubah tu? X. 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 Dia boleh ubah. Jadi bila dia ada pun boleh ubah, sekarang dia ada sebutan ke ungkapan? Ungkapan. Ungkapan sebab dia ada Operasi tambah. operasi tambah. Okey, good. Jadi ini kita boleh kenal pasti sebagai ungkapan algebra. Boleh tak sekat tu? Seterusnya. Boleh. 9t tambah 2x. Ungkapan algebra. Ha? Ungkapan algebra. Ungkapan algebra. Dia melibatkan berapa pun boleh ubah? 2. 2. Apa dia? X dan T. X dan T. Okey, good. Jadi ini adalah ungkapan algebra. Cikgu short form ni tau. Abang kalau tulis penuh, awak jangan tulis UA. Cikgu je boleh. Okey. Okey, seterusnya nombor 3.
16 bahagi 8. Ini adalah ungkapan algebra ke sebutan algebra ke? Bukan. Kenapa Bukan dia Ego. bukan? Kenapa dia bukan? Sebab dia tak ada operasi tambah tolak. Lepas tu dia tak ada huruf. Okey, mudah dia sebab dia tiada huruf. Bila dia tiada huruf, dia tak ada pemboleh ubah. Bila dia tiada pemboleh ubah, dia bukan ungkapan algebra ataupun sebutan algebra. Boleh tak setakat tu? Seterusnya, negatif 10.8 Mi tolak 2Q. Apakah pernyataan ini? Algebra. Sebutan algebra. Ungkapan algebra. Algebra. Okey, ungkapan algebra. Sebab dia ada melibatkan dua pemboleh ubah. Apa pemboleh ubah dia? Ha? B dan B dan Q. B dengan Q. Okey, good. Jadi dia adalah ungkapan algebra. Nombor 5. 20 tolak 6J. Apakah pernyataan ini? Ungkapan. Ungkapan algebra. Kenapa dia ungkapan algebra? Ada Sebab dia J. ada tambah tolak. Dia ada pemboleh ubah J. Tolak dengan J. Tolak. Jadi kita panggil dia sebagai ungkapan algebra. Ungkapan algebra. Okey, seterusnya yang ini. Nombor 6. Sebutan. Ungkapan algebra. Sebutan. Sebutan. Sebutan algebra. Sebab Sebab dia tak ada tambah tolak. dia tak ada operasi. Dia ada pemboleh ubah. Okey. Seterusnya. 3 tambah 7. Bukan. Bukan ungkapan algebra. Sebab dia tiada pemboleh ubah. Dia ada operasi tambah tapi tak ada pemboleh ubah. Okey, seterusnya. Negatif 17. Bukan algebra. Bukan juga. Bukan ungkapan algebra. Sebab dia tiada pemboleh ubah. Seterusnya 20. Nombor 19. Nombor 9. 20A. Apa tu? Sebutan algebra. Sebutan algebra. Sebab dia tak ada operasi. Tak ada operasi. Tapi dia ada Huruf. Pemboleh ubah. apa pemboleh ubah tu? Huruf A. Okey, good. Okey, setakat tu boleh tak? Boleh. Boleh Ego. Boleh. Apa itu pemboleh ubah, apa itu ungkapan algebra, apa itu sebutan algebra. Daripada kenyataan bahasa Melayu, kita pindahkan ke dalam kenyataan ungkapan algebra. Boleh? Boleh. Jadi malam esok kita akan cuba masuk kepada menentukan. Dia punya jawapan. Okey. Dia dah salin belum? Dah. 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 Okey, jadi malam esok kita akan cuba masukkan pada ni. Menentukan nilai ungkapan algebra apabila nilai pemboleh ubah diberi. Huruf-huruf yang ada dalam itu kita tukarkan kepada nilai yang diberi. Jadi kita akan sambung pada malam esok. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, jadi kita akan jumpa malam esok. Jadi sebelum tamat kelas ni kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asna insana fi husn illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, jadi cukup sampai setakat pada malam ini. Okey, terima kasih kerana hadir kelas cikgu. InsyaAllah kita akan jumpa pada malam esok. Boleh? Terima kasih Boleh, cikgu. cikgu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih sama-sama. Okey, Terima kasih Ego. Terima kasih terima kasih cikgu. sama. InsyaAllah jumpa malam esok. Cikgu. Ya. Cikgu Ego. Silakan. Nazir dah keluar hospital belum Ego? Nak tanya ke? Jadi dia ada ke sini, tak silap saya tanya tengok. Ada tak ada kau? Dia dah keluar belum? Dia ada tu? Ada. Finish. Kawan awak bertanya tu. Okey Ego, biasa. Finish, kawan awak bertanya tu. Awak dah keluar hospital ke belum? Dia ada kat sini. Tambah lah tu. Tak, dia ada kat sini chat. Danish dengan cikgu ada kuarantin di rumah. Besok Danish akan pergi ke hospital untuk cikgu tengok, cikgu akan bawa dia ke hospital besok untuk tengok macam mana keadaan dia. Okey Ego. Alright, jaga diri baik semua. Ingat tau. Terima kasih Ego. Sama-sama. Assalamualaikum.